Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kelapangan kepada kita pada malam ini sehingga kita dapat bersama-sama lagi berada dalam majlis ilmu yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan keberkatan dan pahala kepada kita semua insya-Allah. Untuk memulakan majlis kita pada malam ini, kita mohon kepada Allah, maka sama-sama insya-Allah kita membukanya dengan membaca surah Al-Fatihah bersama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang saya kasihi Tuan Imam, yang saya kasihi Tuan Bilal kita, dan seterusnya ahli jemaah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ni kita dapat bersama-sama menyambung kembali insya-Allah pengajian kita, kuliah kita, tadabbur kita serba sedikit insya-Allah. Moga-moga dengan usaha yang kita buat ini insya-Allah, walaupun sedikit, kita rasakan amat sedikit dengan masa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, dengan nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita, maka kita beri sedikit masa insya-Allah. Moga-moga Allah Ta'ala akan beri nikmat yang banyak kepada kita insya-Allah. Malam ni kita akan bersama-sama lagi menyambung apa yang telah kita berhenti dulu pada sebelum Ramadan. Kita sekarang ni dah masuk bulan Syawal dan habis Syawal. Jadi malam ni insya-Allah kita akan sambung, dan begitulah seterusnya. Kita harapkan moga-moga Allah Taala beri izin kepada kita untuk kita terus insya-Allah membaca, mentadabbur serba sedikit daripada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, daripada surah-surah yang pendek-pendek yang kita panggil dia sebagai ayat lazim. Ayat lazim, bahasa Melayunya artinya ayat-ayat yang biasa kita baca, yang biasa dibacai oleh kita semua. InsyaAllah malam ni kita akan membaca surah Al-Humazah. Al-Humazah. Jadi kebanyakan daripada surah-surah daripada juzuk yang ke-30 ini adalah merupakan surah-surah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semasa Nabi kita SAW berada di Makkah Al-Mukarramah. Maknanya, artinya ialah semasa Nabi kita ni masih lagi pada peringkat permulaan berdakwah, mengajak manusia kepada Islam. Dalam keadaannya pada masa Mekah ni, majoritinya, yang ramainya orang pada masa itu adalah musyrik, kafir, tak mahu terima Islam. Orang Islam dikatakan sangat-sangat sedikit pada masa itu, pada masa di Mekah. Dan dalam keadaan pula bukannya sekadar sedikit, tetapi kebanyakan daripada orang-orang yang bersama dengan Nabi kita ni adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang dhaif, orang-orang yang miskin, hamba-hamba, orang-orang kaya, orang-orang banyak harta, orang-orang besar, semuanya adalah bersama-sama dengan kumpulan-kumpulan yang menentang Islam, yang tak suka kepada Islam. Jadi inilah keadaan semasa di Mekah yang kita cuba gambarkan apabila kita membaca ayat-ayat lazim ni. Itulah keadaannya yang ada pada ketika ayat-ayat ini diturunkan. Jadi oleh kerana itulah maka banyak daripada ayat-ayat ini adalah dikatakan nak memberi hiburan kepada Nabi, nak memberi tasliyah. Tasliyah ni artinya ialah menghiburkan hati. Jadi Nabi SAW ni perlukan kepada sokongan, kita kata sokongan moral, nak beri motivasi. Setiap hari hadapi masalah,
hadapi orang-orang yang menentang. Hari-hari orang kutuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah dia. Bukan dia bawa benda yang jahat. Dia hanya bawa perkara-perkara yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa yang dibawa itu ditolak oleh orang kafir. Padahal manusia ni kalau kita tengok adalah merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Hidup ni dapat nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dapat kekuatan ke, sihat ke, harta ke, apa-apa saja, semua itu adalah merupakan pemberian Allah. Tapi tiba-tiba manusia ni menentang Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang peliknya. Dan dalam ayat yang akan kita baca dalam surah Humazah ni, satu perkara Allah Taala sebut ialah antara pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ni ialah harta. Jadi ayat ini insya-Allah Al-Humazah ni Allah Taala akan ceritakan bagaimana orang-orang yang dapat harta ni menyalahgunakan hartanya ataupun merasai dengan satu perasaan yang mana tak betul. Ini insya-Allah yang akan kita baca. Dan kemudian Allah Taala akan sebut sini perangai mereka ni buruk. Buruk macam mana? Apakah yang buruk ni? Yang teruk ni, yang dahsyat ni, yang tidak patut ni? Ini akan kita tengok dalam ayat ni. Dan kemudian pada hujung ayat ni, pada hujung surah ini, Allah Subhanahu wa taala akan ceritakan apakah yang akan mereka hadapi, apakah balasan mereka. Jadi insya-Allah ayat ni kaitannya dengan kita ialah moga-moga kita akan dapat fahamlah bagaimana Allah Ta'ala ni sebenarnya melihat harta ni dan juga pemberian ni apa sebenarnya yang sepatutnya kita semua juga ambil pengajaran lah, insya-Allah. Jadi yang pertamanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan selepas daripada Allah Ta'ala kita baca Bismillahirrahmanirrahim dalam surah ni, dalam awal surah ni, Bismillah dengan nama Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah, Ar-Rahim Maha Penyayang. Semua ni adalah kata-kata yang menunjukkan kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sayang kepada manusia. Tetapi tiba-tiba starting dalam ayat ini, startingnya ialah wailun. Wailun ni bahasa Arab ni ada berbagai-bagai makna lah. Tetapi banyaknya memberi makna ialah kebinasaan maknanya. Ataupun kalau kita sebut dalam bahasa kita dahsyat lagi, celaka. Celaka, apa nak lagi? Ada lagi dahsyat lagi. Tak nak sebutlah nanti. Kalau orang biasa cakap lagi dahsyat lagi. Orang biasa-biasa. Kita ni orang baik sikit lah, kita cakap celaka. Ataupun ada orang sebut makna wailun ni ialah maknanya satu lembah di dalam neraka. Maksudnya neraka lah gitu. Gitu wailun. Tak banyak Allah SWT sebut memulakan dengan wailun ni. Dalam juz 30 ni kita tengok ada satu lagi yang Allah Ta'ala gunakan wailun ialah wailun lil mutaffifin. Wailun lil mutaffifin. Celakalah, neraka wailah ataupun kemusnahanlah kepada siapa? Mutaffifin. Mutaffifin tu makna apa? InsyaAllah nanti kita akan sampai nanti. Tunggu nanti insyaAllah. Tahun depan. InsyaAllah. Tak tahulah agak-agaknya lah insyaAllah kan. Kalau tak tahun depan pun insyaAllah minggu depan. Jadi wailun itu yang pertama sekali. Bila Allah Ta'ala sebut wailun ni, memang gambaran dia lah marah sangat ni. Allah Ta'ala marah ni. Marah pada siapa nak marah sangat ni? Allah Ta'ala nak marah pada siapa? Jadi kita ni, kita akan dapati dalam Quran ni, kalau kita baca, kalau kita faham makna lah dia dalam bahasa Arab ni ada dipanggil nahu, ada kadang-kadang dipanggil saraf, kemudian ada balarah lagi. Balarah ni dia tiga ilmu dalam bahasa Arab ni. Maknanya kalau nak betul baris-baris ni belakang-belakang tu cara lebih kurang lah kan. Itu nama dia nahu. Kalau tengah-tengah ni ditambah alif ke tambah apa huruf apa tu, itu nama dia saraf. Tapi ada satu lagi ilmu dalam bahasa Arab ni, nama dia balarah. Balarah ni maknanya sampai. Sebab kadang-kadang kalau kita bercakap dengan orang ni, kadang-kadang perkataan sama kita guna, tapi orang yang mendengar tu boleh faham bahawa sebenarnya kita marah ke ataupun kita nak suka ke ataupun apa. Itu nama dia balarah. So irama dia tu, kita kata irama lah kot bukan irama muzik. Tapi rentak dia tu kan, orang boleh jaka, ni dia nak marah ni. Mungkin cara bahasa dia sebut, mungkin perkataan ada dia guna. Contohlah katakan
Kalau kita ajak orang makan, kalau kita kata makan, makan tu lembut makan, itu macam keras sikit, tapi cuba eja M-A-K-A-N, sama je. Yang tadi pun M-A-K-A-N, cuba kata lagi makan, itu keras lagi, itu M-A-K-A-N, ejaan sama. Jadi sebab itulah kalau kita tulis di situ di dinding tu, ini bahaya juga sekarang kan, kita ni ada media sosial kan, kita main WhatsApp ke, kita main Telegram ke, tak kira lah, kita tulis kadang-kadang dia faham lain, dia faham nak bawah, jadi kena masuk ikon sikit ni. Ikon senyum tu maknanya dia bergurau. Kalau macam cermin mata sengih-sengih itu maknanya bukan nak marah tu. Cuba letak warna merah tu, kepuk je tu, tu nak marah tu. Walaupun nampak macam bahasa makan tapi letak warna merah tu, itu bukan nak makan, suruh makan tu, itu nak marah tu. Tu contohlah. Jadi ikon bahasa Arab ni, Quran ni, dia tak ada ikon dalam Quran tak. Kalau ada ikon berat juga kita nak baca macam mana pula tu kan, sembahyang ni. Dia ikon tak ada. Tapi dari mana kita boleh faham bahawa Allah Ta'ala sekarang ni sedang marah pada kita, sedang gembira pada manusia, sedang menggalakkan kita ni buat satu-satu benda. Sedang apa? Banyak sedang lah ni. Dari itu nama dia balarah, nama dia. Jadi dari segi balarah ni kita boleh tengok sini, bila starting ni wailun maknanya celaka tu. Celaka tu marah tu, Allah Ta'ala nak marah ni. Nak marah pada siapa ni? Allah Ta'ala pun sebutlah selepas daripada tu, likulli humazatin lumazah. Likulli untuk semua, untuk setiap. Humazatin lumazah. Dua perkataan sini. Kita cuba tengoklah ni sini. Humazah tu makna apa? Lumazah tu makna apa? Jadi kita tengok ulama-ulama tafsir lah. Kita insya-Allah kita tak pergi detail lah insya-Allah Nanti detail nanti penat lah kita pula kan. Kita sikit-sikit je insya-Allah. Lumazah ni dalam bahasa Arab ni dia ada satu-satu perkataan tu kadang-kadang hamazah asal dia. Kadang-kadang makna dia gini tapi bila diubah tu dia jadi humazah. Jadi humazah ni dia ada satu lagi perkataan humzah. Gitu. Mim tu mati. Kalau mim tu mati, kata inilah ulama-ulama bahasanya, kalau dia kata dia makna lain. Gini dia kata. Ni setengah ulama bahasa kata humazah tu artinya ialah kita tu peli orang tu, kutuk orang tu. Orang yang kena tu humazah. Tapi kalau lumzah orang yang kena tu, gitu. Jadi dia bagi mati situ. Lumzah. Jadi sebab tu Allah Ta'ala marah kat sini apa? Humazah, Allah Ta'ala marah ni. Semua orang-orang yang humazah ni Allah Ta'ala kata wail. Likulli humazah. Siapa humazah? Kemudian yang kedua lumazah, sama juga. Kemudian tu ada satu lagi saya nak sebut juga ialah ta belakang tu. Asalnya tak ada ta tu. Lumazah zah. Lumazah humazah. Tak tu kata ulama-ulama bahasa, ulama-ulama tafsir, dia kata nak menunjukkan bahawa melampau. Bahasa Inggeris dia kata exaggerate. Exaggerate sangat dia buat benda tu. Dia terlalu lumas. Yang kedua terlalu humas. Itu jadi sama seperti kalau dalam bahasa Arab ni, kalau dia kata yaumul qiyamah, kita panggil hari kiamat Kenapa kita panggil hari kiamat? Sebab hari kiamat tu manusia ni akan berdiri semua. Kiam Jadi kiam semua dah tak boleh duduk lah lepas tu Sebab apa? Dah kena tunggu hisap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dipanggil kiamah. Itu satu pendapat kata. Jadi di sini dia kata humazah, lumazah kata pada orang tu sangat-sangat banyak humazah dan sangat banyak lumas. Humas dengan lumas ni apa makna dia? Sekarang ni kita pergi tengok kan. Inilah banyaklah ulama-ulama kata sini, ulama tafsir kata macam ni, kata macam ni. Kita ambil, saya nak sebut dua je lah kan. Dua. Yang pertama yang dia kata ialah humazah ni bila kita kutuk orang di belakang. Kita panggil mengumpat ke, kita panggil apa, tapi mengata orang di belakang dia. Di belakang dia maknanya dia tak tahulah. Kita apa ni? Kita ada 1 2 3 4 5 6 7 kata. Kita 7 orang. Tiba-tiba seorang tak ada, tak ada seorang. Tak je kita pun kutuk dia. Kita ngaji tu malas tu dia tu. Contoh kan. Dah itu maknanya kita cakap belakang dia lah. Kalau dia duduk depan-depan ni, dia jadi lumazah kata. Gitu. Ada yang kata pula terbalik, tapi tak apalah mana-mana pun Tapi maknanya satu tu ialah untuk yang depan-depan. Satu tu untuk yang belakang.
kita mengutuk di belakang. Gitu lah. Kita panggil dia mengumpat, kita panggil dia mengutuk, kita panggil dia mengeji, tak kira lah. Itu Allah Subhanahu Wa Taala kata celaka orang macam tu. Dua-dua tu kan, tak kira lah di belakang depan. Jadi ertinya sini ialah kita ni tak boleh kutuk orang ni, sifat tak bagus ni. Siapa yang kutuk? Dikatakan ayat ini turun kepada setengah-setengah daripada pembesar-pembesar Quraisy tu. Orang-orang yang menentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seperti Akhnas bin Syuraik ke ataupun lain-lain lah, ramai lah. Cuma ulama kata tak kisahlah dia turun pada siapa, yang pentingnya ialah ayat ini memang kutuk siapa-siapa saja yang kutuk orang, yang suka kutuk orang, yang suka cerca orang, yang suka rendah-rendahkan orang, tak kira di belakang ke, tak kira di depan ke, maka orang ni termasuk dalam ayat ni. Perangai macam ni perangai yang dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tu satu makna lah. Satu makna lagi, ahli tafsir kata lumazah dengan humazah ni beza dia ialah apa? Satu ni guna mulut. Yang kedua satu lagi tu, yang lumazah tu guna anggota badan. Tak mesti guna mulut. Mungkin guna mata. Kenyik-kenyik gitu kan. Buat-buat gitu kan. Ataupun itu pun itu nama dia lumazah tu. Mengenyik-ngenyik ke, menghengit-hengit ke, tak tahulah buat apa-apa kan. Tangan lah. Dia tak nampak. Gitulah ni. Itu nama dia kata lumazah. Jadi kesimpulan ni kita campur semualah, payah-payah kan kita campur semua. Iaitu kutuk orang tak boleh. Merasa rendah orang lain tu tak boleh. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi habbatu khardalin min kibrin. Tak masuk syurga siapa-siapa yang ada dalam hati dia walaupun sebiji sawi. Zaman dulu sebiji sawi lah, zaman sekarang ni sebesar atom kot. Atom tak tahulah, atom nuklear ke, tak tahulah kan. Tapi maknanya kecil lah, benda yang kecil daripada apa? Nabi kata kalau ada kibron tu maknanya takabur, maknanya kita terjemahkan lah. Tapi itu tak terjemahan Melayu. Ada orang tanya Nabi lah, kibron tu apa? Jadi Nabi kata kibron tu ialah apa? Sebab ada sahabat ni, dia suka pakai baju lawa, dia suka pakai apa lagi, kasut cantik, dia ni suka, mungkin tak tahulah kan, sikat rambut comel-comel ke, handsome ke. Jadi dia takut lah, dia kata, takut aku ni takabur, dia kata. Tak, Nabi kata takabur tu ialah Nabi kata dua benda. Batarul haq, yang pertama sekali ialah Nabi kata takabur ni orang yang menolak kebenaran, menolak benda yang betul. Jadi kalau benda tu, satu perkara tu betul, tak kira lah datang daripada siapa pun, musuh kita ke, budak kecil ke, atau apa-apa lah yang kita tak suka, kita tak pandai, dia tak pandai, tapi tiba-tiba kalau betul, kalau tolak, itu nama dia al-kibru. Itu nombor satu. Yang kedua, Nabi kata ialah ghamtun nas. Ghamtun nas ni memandang orang lain ni rendah. Jadi rasa kita je kan, orang lain tu tak pandai tu, dia tu menipu, dia tu bodoh, dia tu aku ni, contoh benda-benda perasaan dalam hati semua. Tu semua tu adalah nama dia takabur, Nabi kata. Jadi bersinilah biasanya lah orang yang pandang orang lain tu rendah, orang lain tu apa ni tak ada apa-apa, dia yang apa-apanya, itu akan lahirkan humazah-lumazah ni biasanya. Lahir melalui mulut, lahir melalui anggota-anggota lain. Jadi itulah kan, kita ni nak masuk syurga ni, itulah Nabi SAW kata kan, pada satu hari tu Nabi kata nanti akan datang nanti daripada situ tu orang ahli syurga, Nabi kata kan. Jadi sahabat-sahabat semua tengok mana, tengok-tengok datanglah seorang lelaki, dia ni pula ahli syurga. Jadi orang terkejut semualah. Esok macam tu pula 3 kali kan Nabi cerita tu kan, akan datang daripada sini orang tu ahli syurga. Jadi sahabat-sahabat pun berebutlah nak pergi tengok kan, apa benda lah dia buat ni dia, yang sampai dapat ahli syurga ni, sampai Nabi kata dia ni ahli syurga. Jadi adalah seorang sahabat tu pergilah tumpang tidur lah rumah dia. Aku nak pergi tumpang tidur, tak tahulah macam mana dia cakap tapi dia pun pergi. Dia pergi, konon-konon je dia nak tengok orang tu buat apa waktu malam. Dalam kepala dia mesti orang tu semayang malam aku lepas isyak sampai subuh aku tak tidur pun agaknya. Tapi dia tengok, dia kata pakcik tu tidur je macam biasa je. Cuma kalau dia bergerak je, dia kata dia akan sebut Allah. Dia bunyi tu je, Allah. Tapi sampai subuh baru dia bangun. Bila bangun, baru semayang subuh. Mana malam dia tak semayang. Tak adalah semayang. Dia tengok sekali, dia tengok 2 kali, kata tak ada. Jadi dia pun, akhirnya, dia pun tanya orang tu, apa? Nabi beritahu aku, Nabi beritahu kami,
kau ni ahli syurga, tapi aku tengok kau ni biasa-biasa saja. Jadi dia pun cerita, apa yang kau buat sebenarnya? Jadi dia pun sebutlah, dia kata, aku ni bila aku nak tidur ataupun setiap hari aku ni, aku tak ada apa perasaan pun terhadap orang mukmin yang lain. Yang ni makna benda tu mahal tu kan. Perasaan apa ni kan? Perasaan dah rasa tak ada apa-apa. Ni kita duk sibuk fikir pasal orang kita tak fikir sangat pun kan. Orang ni dia macamlah semak sangat dia kan. Tu lah maknanya. Jadi perasaan tu pun boleh jadi ahli syurga. Bukanlah maknanya kita cerita benda ni hadis ni nak kata janganlah kata lepas ni jangan sembahyang belaka. Bukan. Sembahyang insya-Allah kan. Tu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala sebut ni allazi jama'a malan wa addadah. Apa sifat dia lagi tu? Ni sekarang dah masuk dah. Orang yang macam tu biasa Allah Taala pun gandingkan dia. Iaitu orang tu dia kata yang mengumpulkan harta. Kemudian yang kedua addadah. Dia ni duk bilang, duk kira harta dia. Tak boleh ke kita kumpul harta? Mengapa tak boleh? Siapa kata tak boleh? Boleh. Sahabat Nabi ramai yang kaya kan? Uthman bin Affan kaya, Abdurrahman bin Auf kaya. Kaya ni bukan kaya macam kita. Million. Saya lah duk kira million. Ada orang kira dalam buku-buku ada dikira. Berapakah harta Uthman? Berapakah harta Abdurrahman bin Auf? Dia kira juta. Sebab apa? Dia ada ribu-ribu dinar. Duit dinar ni maknanya sekeping dia tu. Sekeping dinar tu dah berapa dah? Kalau sekarang ni kan, dah ratus ringgit lah kita ni. Sekeping dinar. Duit emas yang nipis je. Tapi dia ada ribu-ribu. Dah kalau kira-kira, orang ada kira sampai juta-juta harta dia. Zaman tu, zaman pokok kurma, zaman unta. Bukan zaman jet. Tak boleh beli apa pun Tapi dia dah boleh simpan harta dia banyak tu. Maknanya kaya. Nabi marah kepada dia. Nabi tak marah kepada dia. Tapi Allah Ta'ala sebut sini, orang-orang ni, orang-orang yang Allah Ta'ala kutuk dia ni, iaitu sifat dia ialah dia kumpul harta wa addadahu. Addadahu ni, satu maknanya ialah apa? Dia asyik kira je. Kalau kita duduk tengok kan, duduk tengok akaun kan. Hari ni berapa ni? Hari ni masuk. Ataupun duduk kira apa? Kira saham tau. Kalau orang ada saham, saya tak tahu, kita tak ada saham Saham ni berapa, naik hari ni naik berapa. Tengok turun sikit dah suspend dah. Naik sikit, lepas tu boleh jual. Macam-macam lah. Tu duk kira tu kan. Maknanya dalam pemikiran dia, Allah SWT sebut ni addadahu. Dia kira harta dia. Dia kumpul harta, kira harta. Kadang-kadang bukan nak buat macam mana, buat apa pun harta tu kadang-kadang dah. Dia suka banyak. Dapat nombor 1 sebab apa? Dia ada 12 bilion. Contohlah saya sebut ni kan. Ada orang ratus bilion ratus bilion. Kita lah ada 100 ringgit pun dah suka dah. Ini ratus bilion, tak tahu buat apa dah. Yang dulu orang kaya-kaya dekat negara-negara tu kan, yang dapat nombor 1, nombor 2 atas dunia tu. Dia nak makan pun takkan nak makan 1 bilion satu hari. Takkan 1 juta pun tak boleh nak makan tak. Nak makan apa? Paling kuat 1 piring, lepas tu kenyang senyap tak. Lepas tu pergi tandas lah pula. Itulah maknanya. Tapi Allah Ta'ala sebut sifat dia ni, jamak. Jadi apa tujuan dia? Tujuan dia Allah Ta'ala, ulama-ulama kata sini, ulama tafsir kata ialah kerana dia ni nak berbangga dengan harta dia tu. Dia jadi, harta tu jadi point untuk dia rasa bahawa dia ni hebat daripada orang lain. Itulah yang menjadi kebinasaan tu. Itu yang menjadi Allah Ta'ala marah tu kan. Jadi kita ada harta ni, Allah Ta'ala suruh kita cari harta adalah untuk kita fikir, untuk kita berikan. Supaya bila kita dapat harta banyak, kita berikan banyak, kita dapat pahala banyak. Ini dapat harta banyak, simpan, dah kena macam ni. Wailun likulli humazatil lumazah allazi jama'a malan wa addadah. Kumpul harta, addadah. Kemudian yahsabu annama lahu akhladah. Allah Ta'ala kata, dia ni pula ada kepala. Dalam kepala dia apa? Sangkaan dia ataupun andaian dia. Dia kata apa? Allah Ta'ala kata yahsabu, dia mengira annama lahu, bahawa hartanya itu akhladahu. Akhladahu maknanya mengekalkan dia. Maknanya kekal tu apa? Macam-macam lah makna kekal sini ulama sebut kan. Kekal dia maknanya dia boleh panjang umur. Contohnya, adakah dia boleh dengan harta dia tu, dia akan boleh umur panjang, dia tak sakit? Tahu, semua benda tu Allah Ta'ala tetap dah. Sakit ke, mati ke, umur panjang tu nak malaikat mari jenguk tengok. Tak ada. Kan? Dia tak kira kan. Kau banyak mana ke, pintu kebal macam mana pun tak kira kan. Anak tengah menangis ke, tengah meraung ke tak, dan dia kata dia tengok ICU, dia kata cukup time, tak tarik. Dah lah. Maknanya harta banyak mana pun tak boleh akhladah.
Jadi kita ni, ni perasaan yang tak betul. Jadi erti sini Allah Ta'ala nak ajar kita ni, kita kumpul harta salah? Tak salah. Kalau kira harta salah tak? Taklah salah. Tapi menyangka harta tu boleh kekal tu adalah salah. Rasa macam tu. Jadi kumpul harta tak salah tapi untuk kebaikan. Dan bayarlah hak-hak dia kan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala seterusnya sebut macam tu kan. Kalla la yumbazanna fil hutamah. Sekali-kali tidak kalau makna dia. Makna dalam terjemahan dia kata no. Maknanya situ bila Allah Ta'ala berkata kalla, nak katakan bahawa semua yang atas tu adalah salah semua tu. Humazah ke, lumazah ke, jama'ah ke, addada ke, yahsabu annama lahu aqladah ke, semua tu adalah salah semua tu. Kalla. Apa yang akan Allah Ta'ala kenakan kepada mereka? Allah Ta'ala kata la yumbazanna fil hutamah. Bahasa Arab ni bila kalau kita bacalah, maknanya kalau orang faham Arab dan jadi setiap perkataan yang Allah Ta'ala guna dalam Quran tu dia ada makna-makna dia yang kita nak kata yang istimewa, special. Macam kalau kita katalah kalau kita kata orang Melayu lah kan, angkat, pikul, kepik, junjung, tu maknanya lain-lain tu kan. Kalau kata junjung maknanya letak atas kepala. Kalau kata benda apa lagi, pikul atas bahu pun tak pikul atas kepala kot, gitu kan. Kalau heret macam tu kata bawa, tapi kalau kata bahasa dia ialah membawa, tapi membawa macam mana? Membawa dengan heret ke, membawa dengan junjung ke, membawa dengan kelek ke? Tak tahu ada sini bahasa kelek, saya tak tahu kelek ke ataupun dalam talabik ke. Semua tu maknanya membawa. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala guna ni perkataan bahasa Arab ni dia lagi lebih luas lagi daripada bahasa Melayu kita. Jadi contohnya sini Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata la yumbazanna. Nabaza ni ialah satu perkataan yang menunjukkan kepada kehinaan. Nabaza ni maknanya campur asalnya, kalau campur ni apa? Kalau kata campur dah satu tempat campur lah. Tapi campur dengan penuh hina ni, itu dia kata yumbaza. La yumbazanna. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala tambah depan tu ada lam. Lam tu tambah tu, lam tu la yumbazanna. Nun belakang tu pun tambah juga. Tambah untuk apa? Tambah nak katanya ialah sungguh-sungguh. Mereka ni pasti Allah akan campakkan dengan penuh hinanya fil hutamah gitu. Hutamah tu tahu tak apa? Bukan saya tanya, ni ayat kan tanya kan. Wa ma adraka mal hutamah, dia kata situ. Kamu tahu tak hutamah tu apa? Hutamah ni asalnya ialah maknanya ialah satu benda yang kita hempaskan lalu dia pecah habis, hancur. Kalau kita ambil gelas, kepau atas apa ni? Atas inilah, jangan atas kapek dia tak berkecai sangat kan. Atas simen depan tu. Kepak itu nama hutamah, dah hancur habis dah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata sini kalla la yumbazanna fil hutamah. Jadi nak menunjukkan apa? Hutamah tu hancur habis tu, iaitu disebut nanti kan, iaitu satu benda yang kita campur kat situ sampai hancur. Kenapa dia hancur tu? Wa ma adraka mal hutamah. Kamu tahu tak apa hutamah tu? Allah Ta'ala kata narullahil muqadah. Dia tu ialah apa? Api Allah. Dalam Quran ni biasanya kalau sebut nar, dia akan sebut biasa naru jahannam, api neraka jahannam, api ni, api neraka ni, apa ni. Tapi di sini Allah Ta'ala guna perkataan narullah. Bila Allah Ta'ala sebut api Allah, maksud dia ialah apa? Api ni dinyalakan oleh Allah dan disandarkan kepada Allah, nak tunjukkan apa? Bahawa api ni hebat. Bukan api manusia ni. Bukan api mok dapur ke ataupun bukan. Ni api daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang nak bakar, kata, yang menyala-nyala, muqadah. Kemudian disebut sekali lagi allati tattali'u alal afidah. Yang mana api tu dia menjulang-julang, dia kata. Menjulang-julang naik sampai ke afidah. Kenapa disebut afidah pula sini? Ni jadi ulama-ulama tafsir dia pun sebutlah, kata kita rasa ni gini, kata. Orang ni kalau rasa apa rasa sakit dia kata. Sakit ni di mana? Bukan nyanyi tu sakitnya di sini tu kan. Itu nyanyi pula kan. Tapi betul juga tu. Maknanya sakit tu memang di sini.
Sakit apa? Sakit hati orang panggil. Tapi tu sakit hati, bukan fizikal tu. Tapi kalau fizikal sakit di mana? Manusia ni orang katalah ni, ahli sains katalah kan. Kita ni ada urat-urat dan saraf kan. Kalau tak ada saraf, kita tak sakit tak kan? Betul ke tak? Betul kan? Orang sains kata. Jadi saraf ni sebab ada saraf lah, maka sebab tu kita rasa sakit. Jadi kalau orang tu kadang-kadang macam mana dia boleh makan tu kan? Apa ni? Cili pula panggil apa ni? Lada lah ni. Lada yang pedas tu kan. Ada budak-budak di India tu kan. Ada gambar tengok dalam YouTube kan. Dia makan lada paling pedas dalam dunia. Dia boleh makan selama dia kata. Kenapa budak ni pula macam mana boleh makan ni kan? Dah sebab rosok saraf tu. Ada orang boleh pegang api. Tak ada apa-apa pun. Sebab apa? Saraf dia rosok ni. Jadi yang rosok ni ialah saraf ni. Jadi ulama-ulama akan sini. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut allati tattali'u 'alal afidah? Satu maknanya dia kata ialah kerana api tu maka dia akan merasa sampai ke hati. Sebab hatilah tempat merasa. Dia kata. Itu satu katalah kata ulama. Ulama-ulama nak tafsir ni tengok sini kan. Kemudian lagi ada lagi kata bahawa hati inilah yang jahat ni. Yang jahat manusia ni apa? Yang jahat manusia ni hati. Atau body, telinga, bukan telinga jahat. Telinga dengar benda-benda jahat. Tapi kerana hati nak dengar. Kan? Hati yang suruh pasang tak kan? Pasang sekali. Lama dah tak dengar ni, dengar. Kata nak main game lah kata orang main game sekali, PUBG sekali. Kata. Dengar sekali BTS. Gitu. Jadi yang nak tu siapa? Hati nak. Kalau hati tak nak, hati kata mari masjid lah, mari semayang lah, sudah lah tu. Tak lah, tinggal lah benda tu. Walaupun duduk keliling tu, walaupun duduk jual tepi tu. Cerita dulu. Zaman sahabat dulu, orang-orang apa ni, Rom ni orang putih lah katakan kan. Dia datang daripada negara putih, orang Itali, orang apa kan. Dia orang Rom. Dia ni masa tentera Islam baru sampai ni, dia buat macam mana? Dia letak perempuan-perempuan ni berbaris ni. Dia nak tengok tentera Islam tu datang, dia kata, bila masuk ke tempat tu, masa dah mereka nak kalah dah, dia letak perempuan situ. Nak tengok tentera Islam ni macam mana agaknya. Bila kita atur perempuan. Kita tak. Kalau tengok kalau ada perempuan tengok juga dah macam mana. Keliling-keliling juga ke macam mana. Jadi dia kata menurut riwayatnya tentera Islam tu langsung tak tengok. Tunduk gitu kan. Tunduk jalan tunduk. Sebab dia atur kat tepi ni. Kita nak menyerah depan tu, nak penyerahan apa benda lah dengan dia kata kan. Tapi maknanya dia nak tengok kita tu kan. Kalau sebab apa? Dia nak test kita punya apa ni? Kuatnya tak kuat tu hati tu kan. Jadi yang menyebabkan mata nak tengok, telinga nak dengar, mulut nak bercakap, nak mengumpat ke, nak buat apa-apa, tangan nak tampar orang, kaki nak pergi tempat maksiat ke, semua tu ialah hati. Jadi sebab itulah Allah SWT sebut sini ialah hati tu. Afidah, alal afidah. Jadi padan, baru kau tahu hati. Hatilah yang jahat sangat. Jadi api tu akan bakar hati tu. Itu Allah Ta'ala sebut gitu Itu kata setengah ulama. Kemudian seterusnya, innaha alaihim muqsadah. Innaha tu mereka ni alaihim, api tadi tu dia tu dah masuk dalam tu, dia kata muqsadah. Muqsadah tu makna tutup daripada atas. Sehingga dalam ayat yang lain Allah SWT katakan kullama aradu, yang kita baca tau. Apa ni? Kita baca hari Jumaat dah Imam Rawi. Kullama aradu an yakhruju minha min ghammin uidu fiha. Ataupun ada setengah ayat lain dia lain sikit dah tapi dalam ayat ni disebut iaitu setiap kali Allah Taala sebut, setiap kali mereka nak keluar daripada tu, mereka tak boleh keluar. Jadi nak sebut apa? Sebab apa? Sebab ni lah ayat ni. Dia kata innaha alaihim muqsadah. Macam kita masuk dalam, kita kata masuk dalam apa ni, dalam tong tu, dalam apa, kemudian ditutup daripada atas, dikunci daripada atas, nak keluar macam mana? Itulah Allah Ta'ala sebut gambaran orang-orang yang akan masuk neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, innaha alaihim muqsadah, kemudian fi amadin mumaddadah. Mereka ni pula tu diikat di tiang-tiang, dia kata. Tiang-tiang macam mana? Tiang begitu ke? Mumaddadah begitu ke? Melentang gitu ke? Dan sebagainya, adalah macam-macam ulama. Tapi nak ceritanya ialah mereka ni diikat. Dahlah diikat, duduk dalam tu pula, kemudian dibakar api pula. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan itulah balasan yang Allah Ta'ala nak kenakan kepada orang-orang yang kesalahan dia apa tadi tu. Jadi kesalahan dia tadi, nombor satu, humazah.
kemudian lumazah. Kenapa? Jadi ulama-ulama tafsir kata dikaitkan dengan kerana apa mereka tu bersifat macam tu. Kenapa mereka kutuk orang? Kerana mereka ni mempunyai harta yang banyak. Jadi Allah Ta'ala nak ajar kita lah sebenarnya, nak pengajaran lah kepada kita semua ni, iaitu walaupun harta dunia, walaupun kemewahan dunia Allah Ta'ala beri kepada kita, janganlah menyebabkan kita ni rasa tinggi daripada orang lain kerana perkara-perkara itu semua. Sepatutnya kita ni ialah merasa merasa mulia dengan amalan tak inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia bukannya yang paling kaya di kalangan kamu, yang paling banyak harta, tapi itulah manusia kan. Sekarang ni gitu kan dia tengok. Ukuran dia tu, itu ukuran dia. Ialah tengok kepada kekayaan, tengok pada pangkat, tengok pada apa dan sebagainya. Ni bukanlah maknanya bila orang pangkat tu kita tak boleh, orang ada pangkat kita tak boleh hormat, bukan. Tapi cara pandang tu kan. Pandang apa yang meninggikan seseorang tu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah bukan harta dia, bukan kekayaan, bukan pangkat dia. Yang tinggi ialah takwa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setakat itulah insya-Allah pada malam ni, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala beri sedikit sebanyak yang kita boleh tu ambil daripada surah Al-Humazah kita pada malam ni. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih sekali lagi lah kepada pihak tuan imam kita, insya-Allah tuan Bilal kita, pihak masjid yang sama-samalah yang tak berusaha semua untuk menghidupkan masjid kita ni supaya hidup di tengah-tengah bandar raya kita, bandar raya, insya-Allah kan. InsyaAllah moga-moga akan berterusan insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.